العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم. صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم وعلى آله وصحبه وأهل محبته وأصلح شؤون أمته وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini daripada Masjid Abidin kita sama-sama menyambung kitab Al-Imam Al-Ghazali yang berkaitan dengan silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharakanlah hubungan silaturahim bersama dengan kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah taala sentiasa mengawasi kamu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absarahum. Kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka tidakkah kamu harus dibimbing dan dikhuatirkan? Jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Orang-orang yang melakukan perkara tersebut, merekalah yang dilaknat oleh Allah, serta ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatannya. Maka ayat yang kita baca ini sebenarnya berkaitan dengan menyuruh kita agar menghubungkan hubungan silaturahim. Jangan ada di antara kita yang memutuskan hubungan silaturahim. Kerana Nabi SAW bersabda, La yadkhulu jannata qati'un rahim. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka hendaklah kita berbaik-baik di antara satu sama lain, terutama kaum kerabat kita. Maka jangan ada di kalangan kita para jemaah yang memutuskan hubungan silaturahim. Lebih-lebih lagi orang yang dekat dengan kita, seperti dengan ibu bapa ataupun dengan adik-beradik. Jangan ada adik-beradik yang tidak bertegur. Bahkan kalau ada perselisihan, perbalahan, mungkin disebabkan harta, mungkin disebabkan salah faham, mungkin disebabkan dengan sebab-sebab yang tertentu, hendaklah kita berlapang dada. Jadilah orang yang terbaik di antara orang yang berselisih. Siapakah yang terbaik di antara orang yang berselisih itu? Orang yang berselisih, orang yang berbalah itu, yang terbaik adalah orang yang memulakan perdamaian. Kalaulah dia yang salah, dia yang berdamai, dia lebih baik. Kerana dia telah memulakan perdamaian. Tapi kalau dia benar, dia di pihak yang betul dan dia pula yang memulakan perdamaian, itu lebih baik. Maka janganlah kita ini memutuskan hubungan silaturahim. Ulaika alladzina la'anahumullah. Nanti sesungguhnya mereka yang memutuskan hubungan silaturahim akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dibutakan mereka, pendengaran mereka pun ditulikan, mata dibutakan. Yakni nanti dibimbangi nanti dekat negeri akhirat apabila bangkit nanti dalam keadaan buta. Allah Taala berfirman, wa ma a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan aku, Sesiapa yang berpaling daripada peringatan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit. Lalu ia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dekat negeri akhirat dalam keadaan buta. Ketika itu dia bertanya, Ya Allah Ta'ala, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Sedangkan aku dahulu masih hidup di atas muka dunia dalam keadaan celep. Jadi jangan sampai kita dibutakan mata oleh Allah disebabkan dosa-dosa kita. Maka jangan putuskan hubungan silaturahim. Pastikan kita ini menghubung hubungan silaturahim, terutama pada kaum kerabat kita. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih
wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Sesungguhnya orang-orang yang telah berbalik kepada keingkaran, maka sesudah terang dan nyata kepada mereka kebenaran petunjuk yang dikemukakan kepadanya, maka syaitanlah yang memperdayakan mereka lalu memanjangkan angan-angan mereka. Di antara syaitan memperdayakan ialah berlakunya perselisihan sehingga memutuskan hubungan silaturahim. Oleh kerana itu, kita ini kena memahami yang menyebabkan manusia itu berselisih, bergaduh, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, diambil daripada perkataan Hatib As-Sam yang mengatakan bahawa aku melihat manusia bergaduh, berselisih, siapa tak tegur di antara satu sama lain, dan aku ketahui bila aku merenung ayat Al-Quran, aku dapati inna syaitana aduwwun fattabi'uhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh, maka jadikanlah syaitan itu musuh. Ambillah syaitan itu sebagai musuh. Maka aku mulalah memikirkan bahawa manusia itu bukan musuh. Bahkan yang cuba menjadikan kita berselisih, bermusuh-musuhan adalah syaitan. Sedangkan orang yang beriman, Allah Ta'ala telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aflihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu sebenarnya bersaudara, maka hendaklah kamu damaikan dua saudara kamu yang berselisih. Yakni jangan biarkan ia memutuskan hubungan silaturahim. Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hingga setelah berdirinya sehingga selesai, maka berdirilah Ar-Rahim dan berkata, inilah maqam yang berlindung kepadamu daripada pemutusan. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan makhluk, maka Allah Ta'ala ciptakan rahim. Rahim ini kasih sayang, sifat kasih sayang. Lalu sifat kasih sayang itu Allah campakkan di dalam hati-hati manusia, sehingga manusia itu berkasih sayang di antara satu sama lain. Maka jangan putuskan sifat kasih sayang itu dan jangan memutuskan hubungan silaturahim. Firman Allah Ta'ala, benar apakah engkau reda agar aku menyambungkan hubungan dengan orang yang menyambungkanmu dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskanmu? Maka jawabnya tentu. Itu semua adalah untukmu. Maka Allah Ta'ala mengatakan bahawa seandainya kamu sukakah, kamu redakah kalau Allah Ta'ala menyambungkan hubungan dengan orang yang kamu sambungkan. Jadi bila mana kita sambungkan hubungan, maka Allah Ta'ala akan jadikan kita semakin erat, semakin berbaik-baik di antara satu sama lain. Maka disuruh kita agar mengelakkan, menjauhkan daripada memutuskan hubungan silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mahu bacalah ayat yang bermaksud, maka tidaklah kamu harus dibimbing. Tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhuatirkan jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Maka orang yang melakukan perkara tersebut, dia akan dilaknat oleh Allah, ditulikan pendengaran dan dibutakan penglihatan. Ini ayat yang tadi, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Maka dikatakan bahawa apabila seorang tadi melakukan kerosakan dengan memutuskan hubungan silaturahim, maka dia akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah dia di atas muka bumi dalam keadaan mendapat kemurkaan Allah. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim, dia makan rezeki Allah, Allah tidak reda. Dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan Allah murka, marah kepada dia. Dia mengambil nikmat Allah dalam keadaan Allah menjauhkan daripadanya. Maka binasa, amat binasa orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sidang pendengar sekalian, apabila kita merenung, adakah kita ada berbalah memutuskan hubungan silaturahim? Kalau ada, hendaklah kita menyambungnya. Jangan kita biarkan. Jangan ada dalam keadaan kita hari ini, ada orang yang kita tidak bertegur,
ada orang yang kita bermusuh. Maka pastikan tidak ada orang yang kita bermusuh. Kalau ada orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, hendaklah kita memaafkan dia. Jadikanlah diri kita orang yang menghubungkan silaturahim. Jangan jadi diri kita orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Al-Imam Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini hadis sahih, hadis hasan sahih, dan dikatakan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih selayaknya Allah segerakan hukuman bagi pelakunya di atas muka bumi. Maka di antara dosa yang menyebabkan Allah menghukum lagi awal-awal lagi ataupun menghukumnya semasa ia berada di muka bumi dengan apa yang disimpan baginya di akhirat daripada kezaliman dan memutuskan hubungan silaturahim. Melakukan kezaliman terhadap orang lain dan juga memutuskan hubungan silaturahim, ini dua dosa ini yang menyegerakan azab daripada Allah semasa hidup di atas muka bumi. Kemudian ditambahkan lagi dekat negeri akhirat. Waliyazubillah. Maka sebab itu kalau orang memutuskan hubungan silaturahim, kadang-kadang Allah tunjuk pada kita, boleh tunjuk ataupun boleh tengok orang yang memutuskan hubungan silaturahim, maka rezekinya menjadi sempit. Hidupnya tidak ada berkat. Maka rezeki menjadi sempit, jadi hidup susah. Dan keberkatan pun hilang. Apa yang ada tidak memberi manfaat. Ada harta-harta tak beri manfaat, ada kenderaan-kenderaan tidak memberi manfaat kepada agama. Maka itu dikira tidak ada keberkatan. Dan bila orang memutuskan hubungan silaturahim ini, maka membawa kepada dia ini jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Hilang ketenangan di dalam hati. Maka dalam keadaan macam itu, jangan kita ditimpa musibah. Apabila kita melihat rezeki itu sempit, maka kita kena renung, adakah kita ini memutuskan hubungan silaturahim. Apabila kita melihat bahawa kita ini tidak ada ketenangan dalam diri kita, maka cuba kita tengok, adakah kita pernah ataupun ada memutuskan hubungan silaturahim. Apabila kita melihat bahawa tidak ada keberkatan dalam hidup kita, maka kita kena muhasabah, adakah kita memutuskan hubungan silaturahim. Kerana memutuskan hubungan silaturahim membawa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari dan juga Muslim juga meriwayatkan, la yadkhulu jannata qati'ur rahim, tidak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka dikatakan pemutus itu la yadkhulu jannata qati', tidak akan masuk syurga orang yang pemutus. Kata Sufyan Ats-Tsauri, pemutus di situ adalah pemutus hubungan silaturahim. Orang yang putuskan hubungan silaturahim tidak masuk syurga dia, walaupun amal ibadatnya sebagaimana ibadat malaikah. Walau ibadatnya banyak, namun bila ada putus hubungan silaturahim, maka tidak ada jalan untuk dia masuk dalam syurga Allah. Waliyazubillah. Imam Ahmad dengan sanad para perawinya yang siqah meriwayatkan bahawa amalan-amalan anak Adam diangkat ke langit setiap hari Khamis dan juga malam Jumaat. Semua amalan orang yang soleh. Kita baca Al-Quran, maka diangkat amalan ke langit. Kita berzikir, diangkat amalan ke langit. Kita infak harta pada jalan Allah, diangkat ke langit. Maka semua amalan-amalan itu diangkat. Kecuali ada orang yang tidak diangkat amalan dia. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia sedekah, walaupun dia melakukan amal-amal soleh. Siapakah mereka itu? Siapakah yang mana amal ibadat, amalannya tidak diangkat oleh Allah? Maka daripada Imam Ahmad mengatakan bahawa orang yang tidak diangkat amalannya pada setiap hari Khamis dan malam Jumaat adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi siapa yang memutuskan hubungan silaturahim, tidak ada amalan diangkat oleh Allah. Waliyasubillah. Oleh kerana itu, sidang pendengar sekalian,
kita hendaklah ambil perhatian. Jangan ada yang memutuskan hubungan silaturahim. Kalau ada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita ataupun jiran tetangga kita yang memutuskan hubungan silaturahim, agar dia dapat mengetahui betapa besarnya kemukaan Allah, agar dia cepat-cepat kembali menghubungkan hubungan silaturahim. Maka Ibnu Hibban dan lainnya meriwayatkan, ada 3 orang yang tidak akan masuk syurga. 3 orang yang tidak akan masuk syurga. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, peminum arak. Peminum arak yang menjadi candu arak, pencandu arak, maknanya ketagih arak, terus minum arak, kecuali dia bertaubat kepada Allah. Maka 3 ini tidak masuk syurga. Yang pertama, peminum arak. Yang kedua, pemutus hubungan silaturahim. Maka orang yang memutuskan hubungan silaturahim ini, kalau dia soleh sekalipun, maka tidak masuk syurga. Ada satu dalam kitab ada cerita. Ada satu orang yang ahli ibadat, sentiasa duduk di hadapan Kaabah. Setiap hari tawaf, sembahyang sunat, baca Al-Quran, kadang-kadang dia tawaf itu dalam keadaan berpuasa. Maka orang yang biasa di situ mengenali ini seorang lelaki yang saleh. Hidupnya itu beribadat, setiap hari beribadat dan sentiasa bertawaf di Kaabah. Satu hari datang satu orang nak mencari satu orang yang amanah, jujur, kerana dia nak pergi musafir. Jadi nak simpankan harta dia. Siapa yang orang-orang yang amanah boleh simpankan harta? Lalu dia bertanya pada orang mencadangkan, ada satu orang lelaki yang soleh yang sentiasa bertawaf. Tawaf dekat Kaabah, di hadapan Kaabah, dan sentiasa sembahyang dan kuatnya berpuasa sunat. Maka dia pun pergilah. Siapakah orang itu? Dia akan diberitahu. Maka dia pun pergi. Jumpa orang tadi. Ternyata dilihatnya orang tadi memang banyak tawaf, sembahyang, berpuasa di siang hari. Maknanya ternyata dia orang yang saleh. Maka dia pun berjumpa dengan orang tadi. Dia berkata, saya ingin pergi musafir. Saya ingin amanahkan awak supaya menyimpan emas yang saya ada. Nanti bila saya balik nanti, kamu kembalikanlah emas itu kepada saya. Maka sang lelaki yang soleh itu menerimalah amanah tadi. Lalu dia ambilnya emas tadi sebagai amanah. Maka orang itu pun pergi musafir. Setelah lama dia musafir, akhirnya dia balik. Bila dia balik, dia ingin mencari orang yang menyimpan emasnya. Maka dia pergi di hadapan Kaabah. Dia tengok seorang demi seorang yang tawaf. Ternyata orang itu tidak diketemui. Maka dia pun tunggu lagi, cari. Maka dia cari beberapa hari, maka orang itu tidak diketemui juga. Maka dia tanya orang, kamu kenal tak seorang lelaki yang saleh sentiasa bertawaf? Maka orang tidak mengenali. Akhirnya dia berjumpa dengan satu orang. Orang itu berkata, orang yang kamu cari itu, dia sudah meninggal dunia. Maka terkejut dia. Bila terkejut, dia teringat bagaimana emas saya, dia simpan emas saya ni. Maka tunjukkan saya rumah dia. Orang pun tunjuk, dia pun pergi ke. Bila pergi, ternyata dia bagi tahu kepada ahli keluarganya bahawa si mati ini ada memegang amanah, yakni emas saya dia simpan. Adakah dia bagi tahu tentang emas? Kata ahli keluarganya, tak ada pun. Sampai daripada dia sakit sampai dia mati, tidak ada pun beritahu tentang emas yang disimpan. Maka susah hatilah dia pun pergi di hadapan Kaabah, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berjumpa dengan lelaki yang saleh di situ. Lalu dia pun cerita, saya ada amanahkan satu orang yang simpan emas. Kata orang tadi begini, malam-malam kamu pergi dekat Kaabah, antara makam Ibrahim dekat Kaabah, kamu berdoa di situ. Nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan pada kamu. Maka dia pun berdoa lah di situ. Ketika mana dia berdoa, dia mendengar suara. Suara itu ternyata suara si mati itu. Memberitahu bahawa emas dia ada di tempat sekian-sekian. Maka dia pergi berdoa di situ. Dia panggil dia berdoa, dia tidak mendengarnya. Tidak dengar suara.
Lepas tu esokkan dia mengadu pada orang soleh tu kata kalau kamu berdoa di situ tidak dapat petunjuk, bermakna si mati itu diazab. Kamu pergi di satu tempat yang bernama Bauhuk di sana, di Telaga Bauhuk. Maka pergilah orang tadi di Telaga Bauhuk, dia pun berdoa kepada Allah, ternyata dia mendengar suara menyatakan bahawa emas yang disimpannya tempat sekian-sekian. Dan Allah membuka hijab sehingga nampak lelaki itu kena azab. Maka dia pun terkejut. Lepas tu dia pun tinggalkan tempat itu, dia pun pergi balik ke Mekah sana, lalulah cari tempat emas tadi, ternyata emas itu ada di situ. Jadi dia terfikir, kenapa dia kena azab? Orang ini, emas ini pun ada. Akhirnya diringkaskan cerita, bila dia pergi ke sana, ke Telaga Bauhuk, dia berdoa lagi pada Allah, berjumpa dan mendengar suara orang tadi mengatakan dia diazab bukan kerana apa? Kerana dia telah memutuskan hubungan silaturahim. Dia ada seorang adik perempuan, dia tinggalkan adik perempuan tadi. Akhirnya lelaki ini pergi cari adik perempuan dia. Cari, ternyata jumpa adik perempuan dia. Maka dia cerita, dia dapat alamat bahawa abangnya kena azab. Jadi dia minta adiknya maafkan abang dia. Lalu kata adiknya, saya maafkan abang saya yang selama ini membiarkan saya. Selang berapa lama lelaki itu bermimpi, kali ini bermimpi ternyata abangnya itu diselamatkan daripada azab. Lalu dia ucap terima kasih. Katanya orang itu, aku ini diazab tidak ada dosa yang lain, hanya kerana aku memutuskan hubungan silaturahim. Dan cerita ini sebenarnya ada di dalam kitab kisah orang-orang soleh. Maka moga-moga dapat pengajaran pada kita. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim, walau ibadatnya hebat sekalipun, Allah tidak memandang, kerana berdasarkan hadis, la yadkhulu jannata khati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Satu kaum daripada umat ini tertidur. Ada satu riwayat menceritakan, ada satu kaum daripada umat ini tertidur setelah banyak makan, minum dan bermain. Lalu ketika bangun pagi, mereka telah berubah rupa menjadi kera dan khinzir. Maka ditimpakan kepada mereka gerhana dan fitnah sampai orang-orang memasuki waktu pagi. Lalu mereka berkata, tadi malam terjadi gerhana pada keluarga si fulan, tadi malam terjadi gerhana pada kabilah si fulan. Lalu dilemparkan kepada mereka batu dari langit, sebagaimana yang dilemparkan kepada kaum Nabi Lut AS atas kabilah-kabilah di situ. Maka dihembuskan kepada mereka angin kencang, seperti yang telah dibinasakan kaum Ad atas kabilah-kabilah di situ, kerana mereka meminum arak, memakai pakaian sutera dan menyeksa pembantu rumah, yakni hamba-hamba, dan mereka memakan riba, dan mereka juga memutuskan hubungan silaturahim. Maka umat-umat dahulu, kalau ada yang melakukan dosa, memutuskan hubungan silaturahim, maka Allah Ta'ala terus membinasakan mereka. Disebut dalam Al-Quran, ada yang umat Nabi Musa, kunu qiradatan khasi'in, mereka menjadi kera-kera yang hina. Itu umat Nabi Musa AS. Bermakna umat-umat dahulu, kalau dia melakukan dosa-dosa, kalau contohnya dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar, minum arak, Allah timpa azab terus. Di antaranya dilihat Allah Ta'ala mendatangkan angin ribut kencang, di antaranya mereka itu memutuskan hubungan silaturahim. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW datang menemui kami. Katanya Jabir ibnu Abdullah, salah satu orang sahabat Nabi, ketika kami sedang berkumpul, baginda bersabda, wahai kaum muslimin, bertakwalah kamu kepada Allah dan sambungkanlah hubungan silaturahim di antara kamu, kerana tidak ada pahala yang lebih cepat diberikan daripada pahala menyambungkan hubungan silaturahim. Maka siapa yang sambung hubungan silaturahim ini, Allah maknanya cepat memberi pahala, memberi rahmat kepada dia. Maka ada mengatakan hubungan silaturahim ni kita sambung ni ketika mana dia ini bermusuhan, kita cepat-cepat berbaik-baik dan meminta maaf. Ketika mana dia sakit, kita pergi menziarahi dia. Ketika mana dia memerlukan ataupun dia kesusahan, kita membantu dia.
Maka ini di antara jalan-jalan kita menghubungkan silaturahim. Dan kadang-kadang kita boleh bertanya khabar ataupun sudah lama menciahi dan menggembirakan dia. Maka ini semua jalan menyambungkan hubungan silaturahim. Maka berhati-hatilah kamu terhadap kezaliman, kerana tidak ada hukuman yang lebih cepat ditimpa daripada hukuman kezaliman. Jangan buat zalim orang. Yakni antaranya jangan mengambil hak orang tanpa sebenar. Jangan mengambil hak orang tanpa sebenar. Jangan kita mengkhianati hak-hak orang lain. Kerana dua azab atas muka dunia yang disegerakan disebabkan dosa ialah dosa zalim dan juga memutuskan hubungan silaturahim. Dan berhati-hati, jangan mendahaka orang tua. Dan mendahaka orang tua kita dah bicara dahulu. Jangan mendahaka orang tua, kerana sesungguhnya orang yang memutuskan hubungan silaturahim, orang yang buat zalim, orang yang mendahaka kedua orang tua, dia tidak dapat mencium bau syurga. Sedangkan wangi syurga dapat dihidu daripada jarak perjalanan 1000 tahun. 1000 tahun nak sampai ke syurga. 1000 tahun lagi bau syurga sudah tercium. Namun apabila dia orang yang memutuskan hubungan silaturahim, mendahaka kepada kedua ibu bapa ataupun melakukan kezaliman, maka dia tidak dapat mencium bau syurga. Maka tidak akan diberikan kepada siapa? Kepada pendahaka orang tua. Dan tidak akan diberikan kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim, dan juga kepada penzina dan juga orang yang sombong. Kerana kebesaran itu hanya milik Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ini maknanya amaran daripada Allah, peringatan kepada kita semua agar menjauhkan diri daripada perkara yang membolehkan, perkara yang menjauhkan kita dengan rahmat Allah. Jadi jaga, buatlah satu amalan perkara yang mendapatkan rahmat Allah. Seperti kalau putus hubungan silaturahim, maka sambungkanlah. Asbahani mengkhabarkan, kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, tidak duduk bersama kita pada hari ini pemutus hubungan silaturahim. Maknanya jangan ada di kalangan kita yang duduk sama-sama ni orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tiba-tiba seorang pemuda berdiri daripada kumpulan itu. Dia pergi mendatangi makcik dia. Di antara dia dan makciknya sebenarnya ada perselisihan. Tengok. Satu ketika Nabi datang jumpa sahabat duduk ramai-ramai. Lalu Nabi kata, jangan ada di kalangan kita yang memutuskan hubungan silaturahim. Tiba-tiba bila dengar macam itu, seorang pemuda bangun dan dia pergi cari makcik dia. Rupa-rupanya dia dengan makciknya ada berlaku perselisihan. Lalu dia pergi minta maaf kepada makciknya. Lalu makciknya pun memaafkan dia. Kemudian dia datang balik majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mari semula. Bila mari semula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, rahmat tidak akan turun kepada kaum yang mana ada pemutus hubungan silaturahim. Jadi duduk ramai-ramai tadi rahmat tak turun. Tiba-tiba ada di kalangan kamu yang menyambung hubungan silaturahim, lalu Allah Ta'ala turun rahmat. Begitu. Jadi orang yang memutuskan hubungan silaturahim ini, ketika mana dia duduk dalam satu kumpulan itu tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Tabarani meriwayatkan bahawa para malaikat tidak akan turun kepada kaum yang ada di dalamnya pemutus hubungan silaturahim. Jaga-jaga. Jangan sabit kita, orang lain tak dapat rahmat. Macam mana sabit kita yang memutuskan hubungan silaturahim, nanti kita pergi majlis ilmu, habis majlis ilmu tak dapat rahmat. Sebab apa? Sebab ada pemutus hubungan silaturahim. Tapi jangan larang dia. Mu ni pemutus hubungan silaturahim, jangan lagi. Jangan, sebab apa? Manalah tahu dengan sabit dia pergi majlis ilmu, dengan sabit dia pergi majlis-majlis yang baik, maka Allah Ta'ala bukakan hatinya menjadi orang yang menyambung hubungan silaturahim. Tapi nak memberitahu bahawa begitulah kemukaan Allah, sehingga Allah tak turunkan rahmat. Malaikat pun tidak turun apabila orang itu maknanya memutuskan hubungan silaturahim. Apabila seorang tu duduk dalam masjid, sama ada dia berzikir, baca Quran ataupun majlis ilmu,
Sedangkan Allah Ta'ala memberitahu melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ini bila duduk dalam masjid nazala alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Wa hufat humur rahmah. Allah Ta'ala limpahkan rahmat. Maknanya Allah wa ghasyiyat humur rahmah wa hufat humul malaikah. Allah Ta'ala limpahkan rahmat. Allah Ta'ala datangkan malaikat-malaikat dan Allah Ta'ala sebut nama-namanya. Allah Ta'ala sebut nama-namanya di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi jangan kita maknanya mengekalkan ataupun berterusan dalam memutuskan hubungan silaturahim. Bahkan berbaik-baiklah di antara satu sama lain. Selain itu, Al-Imam Tabarani meriwayatkan hadis daripada hadis yang sahih daripada A'mashi bahawa setelah menunaikan salat subuh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu duduk di dalam satu majlis. Ia pun berkata, Allah mencela pemutus hubungan silaturahim. Kita ingin menyeru Tuhan kita dan pintu-pintu syurga terbuka. Katanya, kita menyeru agar Allah Ta'ala membuka pintu-pintu syurga. Maka pintu syurga itu tidak akan terbuka seandainya ada pemutus hubungan silaturahim. Jadi kalau dalam majlis yang dimasukkan tu majlis yang baik. Ketika mana duduk dalam satu majlis lepas main subuh, Ibnu Mas'ud kata Allah mencela hubungan silaturahim, pemutus hubungan silaturahim. Sedangkan kita lepas main subuh ni kita duduk dalam majlis, majlis ilmu contohnya. Majlis ilmu ni majlis yang menyeru agar Allah membuka pintu syurga. Tetapi kalau ada satu orang yang memutuskan hubungan silaturahim, maka pintu syurga itu tidak dibuka. Maka demikianlah peringatan supaya kita jangan menjadi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Ar-Rahim itu bergantung pada arsy Allah Ta'ala. Lalu berkata, barang siapa yang menyambungkan aku, yakni sifat Rahim ataupun hubungan silaturahim, Allah menyambungkan hubungan dengannya. Barang siapa yang memutuskan aku, yakni sifat hubungan silaturahim, maka Allah memutuskan daripadanya. Maknanya apa? Allah Ta'ala putuskan rahmatnya. Dengan sebab itu disuruh agar kita ini menyambungkan hubungan silaturahim. Maka hubungan silaturahim ini menandakan bahawa seseorang itu orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan disuruh menandakan juga seorang itu mempunyai sifat kasih sayang di antara satu sama lain. Maka Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abdul Rahman ibn Auf yang mengatakan dirinya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Taala berfirman, "Akulah Allah, akulah Rahman, aku menciptakan Rahim untuk membentuk salah satu namaku. Barang siapa yang menyambungkannya, aku akan menyambungkan hubungan dengannya. Akan tetapi sesiapa yang memutuskan, aku memutuskan hubungan dengannya." Ini sendiri Allah menyatakan, akulah Allah, akulah yang bersifat Rahman, aku juga yang bersifat Rahim. Dan Allah mengatakan siapa yang putuskan hubungan, Allah putuskan hubungannya dengan hamba tadi. Maka dengan sebab itu Allah memerintahkan kita agar menyambungkan hubungan silaturahim di antara satu sama lain. Maka dalam hadis yang lain, Imam Ahmad meriwayatkan, barang siapa yang mengambil riba, dia telah merampas kehormatan seorang Muslim tanpa hak. Rahim ini adalah cabang daripada Rahman Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang memutuskannya, yakni hubungan silaturahim, Allah mengharamkan baginya syurga. Ini juga kena penting, maknanya antara amalan yang penting ialah menghubungkan hubungan silaturahim. Sebab itu apabila seorang itu melakukan amal ibadat, Allah bukan sahaja melihat amal ibadatnya banyak, tetapi Allah melihat hatinya. Adakah di dalam hatinya kebencian terhadap orang lain? Ada satu orang lelaki yang soleh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi menjamin dia syurga. Tetapi apabila sahabat melihat apakah yang menyebabkan dia ini dijamin syurga, adakah amalnya soleh, adakah ibadatnya banyak, maka
Ternyata dia tidak ada amal ibadat banyak. Namun setelah ditanya, apakah yang menyebabkan Rasulullah menjamin kamu menjadi ahli syurga? Katanya, aku tidak memusuhi orang lain, tidak pernah begar, tidak pernah menanam rasa benci kepada orang lain. Bahkan kalaulah ada orang yang melakukan kesalahan kepada aku memaafkan dia. Jadi tidaklah dia tidur kecuali sebelum pada dia tidur, dia berniat untuk memaafkan segala kesalahan orang, dan maknanya dia sentiasa muhasabah dirinya. Kalau dia ada melakukan kesalahan terhadap orang lain, dia akan cepat-cepat meminta maaf. Maka demikianlah itu sifat orang-orang yang soleh. Maka kesolehan seseorang tadi bukan pada amal ibadat saja yang banyak, bahkan melihat juga bagaimana hatinya berkasih sayang di antara satu sama lain. Pernah satu ketika Saidina Abu Bakar As-Siddiq berselisih pandangan dengan Saidina Umar Al-Khattab. Maka dia ini berselisih, kalau orang kita kata baloh lah, baloh ni baloh berat sungguh, baloh-baloh sungguh, sehingga satu ketika Saidina Umar lari daripada Saidina Abu Bakar, terus tinggalkan majlis. Saidina Abu Bakar As-Siddiq pun tinggalkan majlis tadi. Maka Saidina Abu Bakar terus pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan masalah dia. Bergaduh, bersisi pandangan dengan Saidina Umar. Kemudian Saidina Umar ini dia termenung, berfikir-fikir, akhir sekali pergi jumpa Rasulullah. Bila dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Umar tengok Saidina Abu Bakar sudah ada. Maka Saidina Abu Bakar pun telah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang diselisihkan, menyebabkan Saidina Umar ni begitu marah ketika itu. Namun apabila berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Saidina Umar pun maknanya meminta maaf kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Apabila Saidina Umar minta maaf, Saidina Abu Bakar membela Saidina Umar. Saidina Umar tidak salah Rasulullah, yang salahnya saya. Begitulah sifat dua orang sahabat ini. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamaikan dua sahabat tadi di atas perselisihan. Jadi demikianlah, janganlah dengan sebab kesalahpahaman ataupun perselisihan dengan perkara yang kecil menyebabkan kita memutuskan hubungan silaturahim. Maka dikatakan bahawa dalam hadis yang lain mengatakan bahawa rahim itu adalah cabang daripada Rahman. Ia berkata, Tuhanku, aku diputuskan. Tuhan aku diperlakukan buruk. Tuhan aku dizalimi. Maknanya apabila saja seseorang itu memutuskan hubungan silaturahim, maka akan mengadulah sifat rahim tadi kepada Allah. Ya Allah, ada orang memutuskan hubungan silaturahim, dia telah putuskan aku. Maknanya dia telah menzalimi. Maka lalu dijawab, tidakkah engkau redha kalau aku menyambungkan denganmu orang yang menyambungkanmu dan memutuskan siapa yang memutuskanmu? Tidakkah kamu redha kalau orang yang Allah Ta'ala putuskan itu, kalau orang itu menyambungkan hubungan silaturahim, Allah redha kepadanya, dan kalau dia putus, maka Allah memutuskan hubungan dengannya. Maka dikatakan bahawa setiap orang yang memutuskan hubungan silaturahim, maka dia akan mendapat kemurkaan, kebencian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesiapa yang menyambung hubungan silaturahim, dia akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa Ar-Rahim itu adalah sesuatu yang bergantung pada arsy Allah Ta'ala dan berbicara dengan fasih. Ya Allah, sambungkanlah orang yang menyambungkan aku dan putuskanlah orang yang memutuskan aku. Jadi sifat Rahim ini selalu berkata, menyeru, Ya Allah, kalau orang tu ada sifat kasih sayang, menyambung hubungan silaturahim, sambungkanlah dia. Oh tidak. Jadi insya-Allah kita akan sambung akan datang. Diharap kepada yang mendengar agar kita sentiasa menjadi orang yang sentiasa menyambung hubungan silaturahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bi alamin.